Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, alhamdulillah hari ini kita masih lagi diberi peluang oleh Allah SWT untuk kita sedia Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, terputus. Jadi kata Imam Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari telah meriwayatkan Imam Ibnu Majah di dalam sunannya bi isnadin, dengan beberapa sanad. Maksudnya hadis ni disebut dengan sanad yang banyak lah. Rijaluhu siqatun, dan rijalnya, perawi-perawi hadis ini semuanya adalah rijal yang siqah. An Sa'id bin al-Musayyib anna Bilalan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'dhinuhu bis salatil fajri. Okey. Jadi diriwayatkan daripada Sa'id bin al-Musayyib bahawa Sayyidina Bilal mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yu'dhinuhu, memberitahu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan masuknya waktu solat fajar, solat subuh. Faqila huwa na'im. Maka adalah yang mengatakan bahawa Nabi waktu tu sedang tidur. Faqala as-salatu khairum minan naum. Jadi Sayyidina Bilal berkata as-salah khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum fa uqirrat fi ta'dhin al-fajr. Lalu apa yang dikatakan oleh Sayyidina Bilal ini ditakrir di dalam azan fajar. Maksudnya Nabi SAW suruh Sayyidina Bilal masukkan kalimah ini dalam azan fajar. Fasabatal amru ala zalika. Maka kekallah perkara tersebut sebegitu. Jadi nak tunjuk di sini bahawa apa yang Sayyidina Bilal ucapkan tu tidak pun pernah disebutkan oleh Nabi. Bahkan ianya daripada diri Sayyidina Bilal itu sendiri. Akan tetapi walaupun dia tak datang daripada Nabi, Nabi suruh masukkan dan jadikan dia termasuk dalam syariat. Tunjuk kata bahawa di situ benda baharu tak semestinya semuanya buruk. Warawahu at-Tabrani fil Awsat an Aisyah. Dan Imam Tabrani meriwayatkan di dalam kitab beliau, kitab hadis beliau juga, wal Baihaqi an Hafs bin Sa'd al-Mu'adhdhin mursalan. Okey. Jadi Sayyidina Hafs bin antara dan beliau ni antara bin Abi Waqqas bi isnadin hasanin. Jadi beliau meriwayatkan dengan sanad yang bi isnadin hasanin wala syakka anna alladhi aqarra Bilalan huwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak syak lagi lah, sebab tadi kita kata ditakrirkan apa yang Sayyidina Bilal sebut ini di dalam azan, maka Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari disebut di sini, kita tak syak lagi. Yang menjadi pentakrir,
itu adalah Nabi SAW sendiri. Bal rawa at-Tabrani fil Kabir. Okey, ni kitab lain pula lah Imam Tabrani. Jadi dia ada Awsat dan dia ada Kabir. An Hafsin bin Umar an Bilal annahu atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'dhinuhu bis-subh. Jadi Sayyidina Bilal datang untuk memberitahu tentang masuknya waktu subuh. Fawajadahu raqidan, maka Sayyidina Bilal mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berbaring ataupun sedang tidurlah. Faqala as-salatu khairum minan naum marratain. Maka Sayyidina Bilal sebut as-salatu khairum minan naum 2 kali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ahsana hadha. Betapa alangkah bagusnya apa yang diucapkan ini. Ij'alhu fi azanika, jadikannya termasuk di dalam azan kamu. Wa rawahu Abu Shaykh fi Kitabil Al-Adhan an Ibni Umar nahwahu. Gitu juga diriwayatkan oleh Imam Abu Shaykh di dalam kitab beliau hadis yang sama. Fa Bilalun radhiyallahu anhu zada fil adhan jumlatan aqarrahu 'alaiha asy-syari'. Jadi Sayyidina Bilal meriwayatkan Sayyidina Bilal menambah di dalam lafaz-lafaz azan itu jumlatan, sebilangan tambahan yang mana ditakrir, dipersetujui oleh asy-syari', iaitu Nabi lah. Li'annaha tuwafiqu ma syuri'a lahu al-adhanu min ad-da'wati ila as-salah. Sebab apa dimasukkan ataupun ikrar, dipersetujui apa yang Sayyidina Bilal buat ni, walaupun benda tu benda baharu, kerana dia tuwafiq, dia selari dengan apa yang disyariatkan bagi azan, iaitu untuk memanggil manusia kepada solat. Jadi apa yang Sayyidina Bilal sebut tadi, itu juga di antara, kita boleh katakan di antara sifat yang ada pada azan. Jadi azan ad-da'watu ila salah. Apa yang Sayyidina Bilal sebutkan itu juga ada sifatnya, iaitu ad-da'watu ila salah. Maka waktu tu kita kata ada asal lah dalam syarak. Jadi boleh untuk kita, kalau dalam kes ni bukan kita lah, Nabi SAW sendiri yang mensyariatkan apa yang Sayyidina Bilal sebutkan ini. Min ad-da'wati ila salati wal i'lami bi huduri waqtiha, dan memberitahu tentang masuknya waktu solat. Wa ala hadha, maka berdasarkan perkara ini, apa yang disebutkan ini, fa ziyadatu siyadati fil adhan wal iqamah la ba'sa biha. Apa yang Syekh Abdul Siddiq Al-Ghubani sebut di sini, dia istimbat hukum baru, iaitu kita boleh juga untuk kias penambahan perkataan siyadah as-sayyid, Sayyidina Muhammad, kan, perkataan Sayyidina tu boleh untuk ditambah dalam azan dan iqamah berdasarkan kias kita kepada peristiwa yang berlaku kepada Sayyidina Bilal ini. Li'anna fiha sulukal adabi ma'a muwafaqatihi lil waqi'. Okey, ada dua sebab kenapa boleh dikiaskan. Pertama adalah ada pada peletakan Sayyidina di dalam azan ini sulukal adab, min babil adab lah, ada daripada menunjukkan adab kita dengan Sayyidina Nabi SAW. Yang kedua, muwafaqatiha lil waqi', bertepatannya dia tu, perkara yang kita letak tu dengan waqi', dengan realiti. Fa inna Nabi SAW sayyidu waladi Adam. Kerana Nabi SAW itu penghulu bagi sekalian anak Adam, kan. Jadi bila mana kita letak Sayyidina ni, kalau orang tu tak layak untuk diberi Sayyidina, kita akan menafikanlah peletakan Sayyidina kepada dia. Akan tetapi dalam kes ni, peletakan Sayyidina kepada Nabi SAW itu bertepatan dengan waqi', kerana Nabi SAW adalah penghulu bagi sekalian anak Adam. Wa sanatakallamu 'alaiha ba'du bihaulillahi ta'ala. Imam Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari akan bincangkan tentang perkara ini dalam perbahasan yang seterusnya nanti. Al-hadithu tasi'. Okey, habis hadis ke-8. Hadis ke-9. Fi Sahih Al-Bukhari an Rifa'atin bin Rafi'in Az-Zurqi qala
kunna nusalli yawman wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami ni pada suatu hari solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati. Tatkala mana Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat kepalanya daripada satu rakaat, qala sami'allahu liman hamidah. Maka waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sami'allahu liman hamidah, kan bacaan yang kita baca selalu tu. Faqala rajulun wara'ahu, maka ada seorang lelaki yang menjadi makmum Nabi ketika itu berkata ataupun menjawab, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Okey, ada seorang sahabat yang menjawab dengan ucapan ini. Falamman sarafa, maka tatkala mana selesai solat itu ataupun orang ramai dah mula beransur meninggalkan solat, qal manil mutakallim. Jadi Nabi SAW berkata, siapa yang berucap tadi? Siapa yang mengucapkan ucapan sebentar tadi? Qal ana. Maka lelaki yang mengucapkan itu pun dia kata, aku ya Rasulullah. Qal, Nabi SAW berkata, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha. Aku melihat lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut untuk menulis ucapan sahabat tadi, iaitu Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Qala al-Hafiz Ibn Hajar fi Fath al-Bari, wastudilla bihi ala jawazi ihdazi dzikri fi as-salati ghairi ma'surin idza kana la yukhalifu al-ma'sur. Diistidlalkan daripada hadis ini, maksudnya kita dapat keluarkan dalil daripada hadis ini, dalil tentang keharusan ihdatsu zikri fi shalah, mengadakan suatu zikir di dalam solat. Okey, mengadakan suatu zikir di dalam solat. Bila mana kita kata mengadakan, benda yang baharulah, tak ada dalam yang Nabi pernah ajar kita. Ghairi ma'surin, yang tidak maksur, maksudnya Nabi tak pernah baca pun zikir itu sebelum ni. Idza kana la yukhaliful ma'sur. Okay, itu syarat terpenting jelah. Tak kala mana ianya tidak bercanggah dengan al-ma'sur, doa-doa yang maksur. Jadi sebagaimana kita cakap tadi, bila mana ada asal dalam syarak, maka perkara itu dibolehkan. Samalah macam keharusan berdoa contohnya. Walaupun Nabi tak tetapkan doa pada sekian hari sekian, tapi kita nak buat, boleh ke tak? Boleh, sebab ada asal dalam syarak tersebut, selagi mana tidak bercanggah dengan syarak. Al-hadisul ashir. Okey, habis yang ke-9. Hadis yang ke-10, rawat Tabrani fil Awsat. Okey, bi isnadin jayyidin an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi a'rabiyyin. Jadi suatu hari Nabi SAW berjalan dengan ataupun melewati seorang A'rabi, seorang orang Arab Badui. Wa huwa yad'u fi salatihi. Wawul hal, dalam keadaan orang A'rabi ini berdoa di dalam sembahyangnya. Wa yaqul, jadi adalah doanya panjang. Ya man la tarahul uyun, wahai yang tidak dilihat oleh mata-mata, wala tukhalituhu dhunun, dan tidak bercampur olehnya az-zunun, zan, wala yasifuhul wasifun, yang tidak dapat disifatkan hakikatnya, wala tughayyiruhul hawadisu, yang tidak dapat perkara-perkara baharu untuk mengubahnya, wala yakhshad dawaira, yang tidak takut kepada pusingan hari, ya'lamu masaqil al-jibal, dia yang mengetahui timbangan gunung-gunung, wa makayil al-bihar, dan sukatan kedalaman
lautan-lautan, wa adada qatril amtar, dan titisan-titisan ataupun bilangan titisan-titisan hujan, wa adada waraqil ashjar, dan mengetahui bilangan daun-daun yang berada di pokok-pokok, wa adada ma allama alaihi lailu, dan mengetahui bilangan apa yang terlindung yang terlindung di malam hari, wa asyraqa alaihi nahar, dan yang terzahir di siang hari, la tuwari minhu sama'un sama'an, tidak dapat menyembunyikan suatu langit daripadanya akan langit yang lain, wala ardun ardan, dan tidak dapat menyembunyikan suatu bumi akan bumi yang lain daripadanya, wala bahrun ma fi qa'rihi, dan tidak juga lautan apa yang ada di dalam dasarnya, wala jabalun ma fi wa'rihi, dan tidak juga menyembunyikan jabal apa yang berada di dalam wa'rihi, dalam gunung itulah. Ij'al khaira umri akhirahu, jadikan sebaik-baik umurku akhirahu, pada pengakhirannya. Makna kata sebaik-baik umurnya adalah waktu kematian dia lah. So biar kematian tu adalah sebaik-baik kehidupan kita sepanjang kita hidup. Wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalanku adalah pada pengakhirannya. Sebab kita kalau kita kata amal kita baik di awal waktu, tak semestinya amal kita baik juga di akhir waktu. Wa khaira ayyami yawma alqaka fihi, dan sebaik-baik hari itu adalah hari aku dapat bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu doa yang dibacakan oleh A'rabi ni. Falamman sarafa da'a falamman sarafa, tatkala selesai orang Arab tu berdoa, da'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Arab Badui tersebut, wa wahaba lahu zahaban. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan kepadanya itu emas. Uhdiya ilaihi min ba'dil ma'adin, yang mana dihadiahkan kepadanya daripada beberapa ma'adin. Wa qala lahu wahabtu laka dhahaba bihusni sana'ika 'ala Allah 'azza wa jalla. Aku hadiahkan kepada engkau emas disebabkan pujianmu yang elok kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita zaman sekarang ada yang boleh berani macam tu, dengar orang doa sedap-sedap kan, ambil emas yang kita baru beli public gold apa semua, aku bagi engkau satu. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yaktafi bi iqrari hadzal a'rabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja ataupun tak cukup dengan ikrar, bersetuju ataupun ikrar lah dengan apa yang dibuat oleh Arab Badui ini, ala du'a alladhi ansha'ahu, di atas doa yang mana dia menciptakan doa tersebut. Sebab doa yang kita baca tadi, orang Arab Badui ni dia ciptakan sendiri. Nabi SAW tak pernah ajar pun macam tu. Bal a'tahu alaihi jaizatan. Jadi tak cukup Nabi ikrar, bahkan Nabi bagi lagi hadiah. Li'annahu ahsanu fihi as-sana'u li'annahu ahsana fihi as-sana'a 'ala Allah Ta'ala, kerana orang Arab Badui ini telah memperelokkan, mencantikkan pujian kepada Allah SWT. Tunjuk kata bahawa satu penegasan lah. Jadi kalau setakat ikrar mungkin orang boleh kata lagi, oh Nabi ikrar mungkin sebab sekian. Okeylah, Nabi bukan setakat ikrar, Nabi bagi lagi hadiah, Nabi bagi emas lagi. Nak tunjuk kata benda tu suatu benda yang elok. Okey. Habis hadis yang ke-10. Al-hadithu al-hadi ashar. Hadis yang ke-11. Fi sahih al-Bukhari qissatu qatli Khubayb. Okey. Kisah pembunuhan kematian Sayyidina Khubayb. Wa salatihi rak'ataini qabla qatlihi.
dan solatnya 2 rakaat sebelum kematian beliau. Qala Imam Bukhari menyebut wa huwa awwalu man sanna salata rak'ataini indal qatli. Jadi apa yang Imam Bukhari dapat daripada hadis kematian Sayyidina Khubayb itu adalah dia ni adalah orang yang pertama mencipta solat 2 rakaat sebelum mati. Okey, ataupun sebelum perang lah. Jadi nak kata di situ benda tu bagus walaupun benda tu benda yang baharu. Habis. Okey, selesai hadis-hadis berkait dengan pembahagian bid'ah hasanah dan bid'ah al-mazmumah. Okey, sekarang kita masuk satu perbahasan yang lain pula, tapi masih lagi berkait Al-Qur'anu yu'ayyidul bid'atal hasanata. Jadi tadi hadis, sekarang Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari datangkan bahawa Al-Quran pun menyokong bid'ah hasanah. Okey, rawa At-Tabrani fil Awsat. Tabrani di dalam Awsatnya, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala inna Allah farada alaikum shauma Ramadan. Allah SWT telah memfardukan ke atas kalian puasa Ramadan. Walam yufrad alaikum qiyamahu. Dan Allah SWT tidak memfardukan ke atas kalian qiyamahu, iaitu solat tarawih, menghidupkan malam Ramadan tu. Sebab yang Allah syariatkan kepada kita adalah puasa itu, kan? Solat tarawih tu pada asalnya belum lagi disyariatkan. Wa innama qiyamuhu syai'un ahdastumuhu. Apa kita kata? Hanya sahaja qiyamuhu, mendirikan ataupun menghidupkan malam-malam Ramadan itu adalah suatu yang kalian adakan. Fadumu alaih. Oh, ni bukan kata-kata Nabi Ini kata-kata sahabat An Abi Umamah radhiyallahu anhu. Fadumu alaih, maka apa kita kata, kekalkanlah perkara tersebut. Fa inna nasan min bani Israil ibtada'u bid'an. Sesungguhnya suatu golongan daripada Bani Israel telah mengadakan suatu bid'ah. Fa'abahumullah bitarkiha, maka Allah mencela mereka dengan tak kala mana mereka meninggalkan bid'ah tersebut. Okey, jadi ada segolongan daripada Bani Israel mengadakan suatu ibadat. Sekali lagi kita sebut, bila mana kita kata mengadakan, itu tidaklah bermaksud membawa konotasi negatif terus. Oh, bid'ah, benda buruk. Taklah. Jadi bila kita kata mengadakan sesuatu, kena tengok dulu ada asal dalam syarak ke tak. Jadi dalam Bani Israel pun dulu pernah ada suatu golongan yang mengadakan suatu ibadat yang diharuskanlah. Lalu kemudian mereka ni meninggalkan buat perkara ibadat tersebut. Fa'abahumullah bitarkiha, maka Allah mencela mereka dengan sebab mereka meninggalkan bid'ah tersebut. Nak kata di sini, bila mana solat tarawih tu diadakan oleh umat Islam, lalu umat Islam meninggalkan solat tarawih tersebut, maka kita pun sama macam Bani Israel tadilah. Apa dia punya kesannya adalah Allah SWT mencela kita sebagaimana Allah SWT mencela golongan Bani Israel yang meninggalkan bid'ah tadi. Faqala, maka sabdaan Allah SWT, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim. Okey, rahbaniyah, kehidupan rahbaniyah tu. Jadi ini suatu benda yang baharulah dalam Bani Israel, iaitu
zuhud lah, kalau dalam kita bahasa Islam ni zuhud. Ibtada'uha ma katabna alaihim. Mereka yang mengadakannya tidak kami wajibkan ke atas mereka. Illa batigha ridwanillah. Melainkan perkara tersebut hanya semata-mata untuk mendapat redha Allah SWT. Jadi apa yang mereka lakukan tu tidak lain tidak bukanlah sebab Allah suruh ke, Allah sebab kewajipan ke, tidak, tapi semata-mata untuk mendapat keredaan Allah. Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Lalu mereka ni tidak melunaskan hak ibadat tersebut. Dengan dikata mereka meninggalkan perkara tersebut. Okey. Fi sanadihi Zakaria bin Abi Maryam. Pada sanad hadis riwayat Tabrani tadi, adanya seorang perawi bernama Zakaria bin Abi Maryam. Zakarahu Ibnu Hibban fi Siqat. Wa qala an-Nasa'i laysa bil qawi. Wa qala Darqutni yu'tabar bihi. Jadi hadis ni ada khilaf lah. Wa mastanbatahu, ini kata Syekh Al-Sidil Umar. Wa mastanbatahu Abu Umamah radhiyallahu anhu sahihun. Apa yang Sayyidina Abu Umamah istimbatkan daripada pemahaman beliau tentang ayat Quran ini, itu adalah sahih, suatu perkara yang sahih, benar. Fa innal ayata lam ta'ub ulaika an-nasa 'ala ibtida'ir rahbaniyati. Sesungguhnya ayat yang kita baca tadi, warahbaniyatani betada'uha ila akhirih, itu ayat ni tidaklah mencela golongan daripada Bani Israel itu kerana mereka mengadakan ar-rahbaniyah, mereka mengadakan suatu gaya hidup zuhud rahbaniyah itu. Jadi ayat ni tak mencela mereka disebabkan perkara tersebut. Li'annahum qasadu biha ridwanallah. Kerana mereka daripada perbuatan tersebut, mereka hanya mengharapkan keredaan Allah SWT. Bal, okey, istidrab. Bal untuk idrab. Bahkan a'tabahum, Allah SWT mencela mereka ala annahum lam yar'auha haqqa ri'ayatiha, kerana mereka tidak melunaskan, memberi kepadanya hak yang sepatutnya. Wa hadza yufidu masyru'iyyatal bid'atil hasanah. Dan ini memberi faedah tentang pensyariatan bid'ah hasanah. Kama huwa zahirun, sebagaimana yang telah zahirlah, jelas kat sini. Wa Ibnu Katsir rahimahullah lam yudrik maghzal ayah. Okey, ini ada ta'qib lah, ada kritikan daripada Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari kepada Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir. Jadi beliau sebut Ibnu Katsir rahimahullah. Tengok gaya penulisan ulama, bila mana dia kritik, still dia masih ada adab, masih dalam lingkungan adab. Bila mana beliau sebut rahimahullah, lam yudrik maghzal ayah. Okey, jadi Ibnu Katsir kata Syekh Abdul Siddiq Al-Ghumari tidak memahami maghzal ayah. Maghzal dengan maksud daripada ayat tersebut. Fahamalaha, maka apa yang Ibnu Katsir lakukan adalah hamalnya ala zammil bid'ati mutlaqan. Ibnu Katsir menjadikan ayat ini sebagai dalil kepada zammil bid'ati mutlaqan. Tercelanya bid'ah itu secara mutlak. Daripada ayat ni Ibnu Katsir dia istimbat hukum macam tu. Wa huwa khata'un. Jadi Syekh Al-Siddiq Al-Ghumari kata apa yang diistimbatkan oleh Ibnu Katsir di sini adalah salah lah. Bahkan yang dimaksudkan adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Abi Umamah radhiyallahu anhu sebentar tadi. Jadi kita berhenti di sini dulu setakat. InsyaAllah minggu depan kita akan tengok perbahasan lain pula, InsyaAllah yang lebih menarik, di mana kita akan bincang tentang beberapa perkara-perkara
fiqh. Okey, beberapa perkara fiqh dan akidah yang termasuk dalam bid'ah tapi dilihat sebagai suatu bid'ah yang baik. Jadi mohon maaf salah dan silap. Kalau ada soalan nanti boleh tanya di dalam grup ataupun boleh PM saya terus. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khairan wa ihsan jazak Ustaz Abdullah Sabawi. Pada para peserta, jangan lupa isi kehadiran. Kita tawakuf dulu pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.